Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Muhammad Hanif Afiq bin Rosni. Nombor kad pelajar saya 9601010157090001. Saya daripada Pusat Pembelajaran Universiti Terbuka Malaysia, Seremban. Okey, media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada awalnya, manusia hanya boleh berkomunikasi secara langsung atau melalui medium tertentu seperti surat atau telefon. Namun dengan kemunculan media sosial, komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, bahkan jika kedua belah pihak berada di benua dunia yang berlainan. Sebagai contoh, media sosial telah mempengaruhi cara saya berkomunikasi dengan keluarga saya dan rakan-rakan saya yang tinggal di luar negara. Dengan adanya media sosial, kami hanya dapat berkomunikasi melalui panggilan telefon atau email yang mungkin memerlukan kos tambahan atau tidak praktikal untuk digunakan. Namun dengan adanya aplikasi seperti WhatsApp dan Facebook Messenger, kami sekarang dapat berkomunikasi secara terus dan dengan mudah menggunakan gambar, video, mesej, suara tanpa perlu membayar caj tambahan untuk panggilan antarabangsa. Ini telah memudahkan kami untuk terus berhubung dengan mudah dan bereratkan hubungan silaturahim kami meskipun jarak yang jauh. Media sosial telah memberikan impak yang besar terhadap cara berkomunikasi baik secara individu maupun secara bermasyarakat. Selain itu, media sosial telah melunjak perniagaan untuk berkomunikasi dengan pelanggan mereka dengan mudah dan cepat. Saya sendiri sebagai seorang peniaga separuh masa dapat menghubungi pelanggan melalui ruang pesanan atau komen di platform media sosial seperti Instagram atau Facebook yang memungkinkan untuk respon yang cepat dan interaktif. Media sosial telah memudahkan peniaga untuk menjangkau pelanggan dari pelbagai tempat, terutama bagi peniaga kecil yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk membuka kedai di lokasi yang strategik. Dengan media sosial, peniaga dapat memasarkan produk atau perkhidmatan dengan menjual secara online sehingga meningkatkan jangkauan pelanggan. Media sosial telah menafikan keperluan untuk bertemu secara langsung dengan pelanggan. Media sosial juga telah melahirkan peniaga untuk menjadi lebih terbuka dengan pelanggan mereka. Peniaga dapat bertukar maklumat tentang proses pengeluaran, bahan yang digunakan dan tanggapan atas masalah yang terjadi. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membangunkan hubungan jangka panjang. Namun, ada juga kesan negatif dari media sosial pada cara saya berkomunikasi. Saya sering terjebak dengan pola komunikasi yang dangkal dan tidak produktif, seperti membuang waktu pada kandungan media sosial yang tidak penting atau hanya berbicara tentang hal-hal remeh dan gosip murahan. Selain itu, ada juga risiko terdedah pada maklumat yang palsu atau fitnah yang dapat memperburukkan pemahaman saya tentang suatu topik. Pendapat saya tentang 2 kes buli yang telah dipilih oleh saya. 1. Ain Husnida Saiful Nizam, seorang pelajar berusia 17 tahun yang lantang menentang budaya sembang rokol di sekolahnya, adalah antara kes buli cyber yang paling diperkatakan di Malaysia. Video TikTok Ain di mana dia menerangkan berkaitan seorang guru lelaki telah membuat jenaka tentang rokol di dalam kelas menjadi viral dan terdapat segelintir yang tidak bersetuju dengan pandangannya mula mengacam dan mengganggunya dalam aplikasi atas talian. Kes Ain mencetuskan banyak perbincangan di Malaysia mengenai gangguan seksual, menyalahkan mangsa dan buli cyber. Ain telah bersuara dan menyokong perubahan walaupun menerima ugutan dan kenyataan negatif, memberi inspirasi kepada ramai orang lain untuk melakukan perkara yang sama. Keberanian Ain bersuara menentang budaya rokol yang dinormalkan di sekolahnya dan guru yang membuat jenaka rokol di dalam kelasnya patut dipuji. Ia memerlukan keberanian yang besar untuk bercakap mengenai isu sensitif seperti ini. Ia adalah contoh jelas budaya toksik dan berbahaya gangguan dalam talian dan buli cyber yang berluas dalam masyarakat kita hari ini. Limpahan sokongan yang diterima Ain daripada selebriti, aktivis, ahli politik di seluruh dunia juga amat menggalakkan. Ia menunjukkan keberkesanan media sosial dalam meningkatkan kesedaran tentang isu-isu mendesak dan menyediakan platform untuk suara yang penting. Secara amnya, kes Ain menunjukkan betapa pentingnya menangani isu buli cyber, menyalahkan mangsa dan gangguan seksual di Malaysia dan di seluruh dunia. Adalah penting untuk kita terus memperhebatkan suara individu yang berjuang menentang isu-isu ini dan berusaha ke arah mewujudkan masyarakat yang lebih selamat dan adil untuk semua orang. Salah satu contoh lain buli cyber terhadap seorang selebriti Malaysia iaitu Kes Niloufar, seorang pelakon dan usahawan popular yang menghadapi gangguan dan buli dalam talian berhubung keputusannya untuk mengadakan majlis perkahwinan semasa wabak COVID-19 pada tahun 2021. Ramai netizen mengecamnya kerana didakwa melanggar undang-undang SOP, prosedur operasi standard kerajaan yang ketat dan meletakkan orang lain dalam risiko. Ketika berita perkahwinan tular di media sosial, ramai netizen menggunakan platform dalam talian untuk mengkritik Niloufar kerana dia didakwa mengabaikan keselamatan awam. Ada yang menuduh mementingkan diri sendiri dan membahayakan orang lain, sementara yang lain membuat kenyataan yang menghina dan mencemuh tentang kehidupannya dan perwatakan pribadinya.
Walaupun dapat difahami bahawa setengah orang mungkin mempunyai kebimbangan terhadap keselamatan pengaruh tersebut dan tindakan mereka semasa pandemik, bully cyber dan gangguan dalam talian tidak pernah wajar, adalah penting untuk diingatkan bahawa selebriti seperti orang lain mempunyai perasaan dan boleh dipengaruhi oleh komen dan mesej kebencian dalam talian. Selain itu, bully cyber boleh membawa kesan yang serius terhadap kesihatan mental dan kesejahteraan fizikal. Cadangan mengawal bully cyber bagi kerajaan Malaysia dan pihak tertentu, saya akan membawakan 3 poin penting. Untuk memerangi bully cyber di Malaysia, undang-undang yang lebih ketat harus dilaksanakan. Kerajaan dan pihak berkaitan boleh mentakrifkan bully cyber, meningkatkan hukuman, mendidik orang ramai, menggalakkan pelaporan dan meminta ibu bapa bertanggungjawab. Negara seperti Australia dan United Kingdom telah pun melaksanakan undang-undang yang lebih ketat dan mewujudkan talent hotline untuk mangsa melakukan insiden bully cyber. Langkah-langkah ini boleh membantu mencegah pembuli cyber, memastikan pesalah dipertanggungjawabkan dan melindungi mangsa daripada bahaya. Dengan mengambil tindakan, kerajaan dan pihak berkaitan boleh mencapai kemajuan dalam mengatasi isu bully cyber. Kerajaan Malaysia juga harus mempertimbangkan untuk mengukuhkan undang-undang bully cyber bagi memastikan pelaku yang menghadap akibat dan sewajarnya. Mereka boleh menyemak dan meminda undang-undang sedia ada atau memperkenalkan perundangan baru yang merangkumi pelbagai tingkah laku bully cyber. Sebagai contoh, kerajaan boleh mempertimbangkan untuk mengubah undang-undang anti bully cyber serupa dengan Akta Pencegahan Bully Cyber di Filipina yang menjenayahkan bully cyber dan memberikan penalti kepada pesalah. Pada masa ini, tiada definisi yang jelas tentang bully cyber dalam undang-undang Malaysia. Dengan mentakrifkan apa yang dimaksudkan dengan bully cyber adalah lebih mudah bagi agensi penguatkuasaan undang-undang untuk menyiasat dan mendakwa pesalah. Penalti untuk bully cyber di Malaysia tidak cukup berat untuk bertindak sebagai penghalang. Penambahan hukuman boleh menghalang pesalah daripada terlibat dalam kelakuan sedemikian. Bangsa bully cyber selalunya tidak melaporkan kerana mereka tidak tahu cara dan takut akan bertindak balas. Menggalakkan orang ramai melaporkan kejadian boleh membantu pihak berkuasa mengambil tindakan terhadap pesalah. Ibu bapa harus bertanggungjawab terhadap tingkah laku anak-anak mereka. Dengan menjadikan ibu bapa bertanggungjawab ke atas tingkah laku dalam talian anak-anak mereka, ia boleh menggalakkan mereka memantau dan membimbing aktiviti dalam talian anak-anak mereka. Contoh negara yang telah melaksanakan undang-undang yang lebih ketat untuk memerangi bully cyber termasuk Australia, di mana pesalah boleh menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun, dan United Kingdom di mana bully cyber merupakan kesalahan jenayah. Kerajaan Malaysia dan pihak berkaitan harus menumpukan perhatian kepada peningkatan kesedaran dan pendidikan di kalangan orang ramai, khususnya kanak-kanak dan remaja. Mereka boleh melakukan ini dengan melancarkan kempen, bengkel dan program latihan, mengajar individu cara mengenali dan bertindak terhadap insiden bully cyber. Tentunya siapa sasaran untuk kempen, bengkel dan program latihan tersebut. Ini boleh termasuk ibu bapa, pendidik atau pelajar. Timbangkan untuk bekerjasama dengan sekolah, pusat komuniti atau organisasi lain untuk menganjurkan sesi ini. Di samping itu, sekolah boleh mengintegrasikan kesedaran dan pencegahan bully cyber dalam kurikulum mereka. Sebagai contoh, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM boleh melancarkan kempen nasional untuk mempromosikan kesedaran dalam talian dalam kalangan belia dan mendidik mereka tentang cara mengenal pasti dan melaporkan kes bully cyber. Menggunakan platform media sosial untuk mempromosikan kempen, bengkel dan program latihan. Buat dan kongsi siaran yang meningkatkan kesedaran tentang bully cyber dan berikan petua untuk mencegah dan bertindak balas. Seterusnya, program perlindungan saksi. Program ini telah berjaya melindungi saksi dalam kes jenayah terancam, pengedaran dadah dan jenayah yang berat lain. Bagaimanapun, program tersebut belum digunakan untuk menangani bully cyber di Malaysia. Contoh program perlindungan saksi yang berjaya untuk bully cyber ialah inisiatif Sekolah Selamat di Amerika Syarikat. Program ini memberikan perlindungan dan sokongan kepada pelajar yang telah dibuli dan pernah menyaksikan buli di sekolah. Program ini telah berjaya dan mengurangkan buli dan meningkatkan keselamatan sekolah. Contoh lain ialah program perlindungan saksi jenayah cyber di United Kingdom. Program ini memberikan perlindungan dan sokongan kepada individu yang memberikan maklumat dan keterangan dalam kes jenayah cyber. Program ini telah berjaya meningkatkan bilangan individu yang sudi tampil memberikan penerangan dalam kes jenayah cyber. Sekian daripada saya. Terima kasih kerana menonton.